This call is now being recorded. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. وتب وهداية نصح ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ ونعوذ وإنا من الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحيد وافتح علينا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولسانا ويفقه قولنا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا في الدارين. Sekian. Dan jika didapatnya air dan tanah, tiada memadai keduanya, yakni tiada cukup bagi wuduk dan tayamum, maka wajib dipakaikan keduanya, tetapi wajib diqadhakan sembahyangnya kerana kurang badal dan mubdal minhu. Dan jika didapatnya seorang air dan tanah, air dan tanah yang ada kat dia itu tiada memada keduanya. Tiada memada keduanya air dan tanah. Apa makna tiada memada? Yakni tiada cukup bagi wuduk dan tayamum. Jadi masalahnya seorang tu duduk di suatu tempat. Contohnya di dalam penjara masalah. Maka ada kat dia tu air dan tanah. Tetapi air tidak mencukupi untuk wuduk atau untuk mandi. Dan juga ada juga di sisi dianya tanah tapi tidak mencukupi tayamum. Jadi air ada sikit, tanah pun ada sikit. Jadi maknanya air tu dia cukuplah untuk basuh muka, basuh tangan tu, nak basuh kaki tak cukup. Dan tanah pun ada sedikit. Nah, kalau dah nak guna sapu muka tu cukup. Sapu tangan tak cukup. Jadi yang semalam tu, yang masalah terlepas semalam tu, masalahnya kalau dia ada air tidak mencukupi tapi tanah tu ada, maka yang semalam tu maknanya wajib dia wajib dia ambil wuduk sekadar cukup air, apabila lepas pada tu gantikan dengan tayamum. Gantikan tempat anggota yang tak cukup air itu dengan tayamum. Adapun masalah di sini, air ada sedikit, tanah ada sedikit. Kedua-dua tak mencukupi. Maka apa hukum? Maka wajib digunakan. Digunakan keduanya, air dan tanah. Jadi kita katanya air itu adalah lebih kurangnya secawan. Tanah ada sejeput. Masalah. Lepas tu dia basuh muka lah. Basuh muka, basuh tangan, habis air. Lepas tu dia tayamum. Tayamum pula dengan tanah yang sedikit tadi cukup untuk basuh muka, sapu muka, habis. Maka sekadar itulah yang dia mampu buatnya. Maka wajib dipakaikan keduanya. Maka semayang.
Jadi semayang tu, jadi katanya semayang tu hormat waktu je dah. Sebab tu dia katanya tetapi wajib qada yang diulangkan. Diqadakan yang diulangkan sembahyangnya. Semayang dia tu sementara tu sah. Tetapi apabila dia dapatkan air, maka wajib dia ulangkan sembahyang dia. Sebab apa? Sebab kerana kurang badal yang ganti. Badal tu yang ganti. Ialah tanah. Dal mubdal minhu. Yang diganti daripadanya. Ialah air. Jadi dengan sebab air pun tak mencukupi. Dengan sebab tanah pun tak mencukupi. Jadi maknanya sembahyang dia dengan wuduk yang tidak sempurna. Dan dengan tayamum pun tidak sempurna. Jadi kedua-dua tu yang ganti dan yang diganti, yang mengganti dan yang digantikan daripadanya tidak sempurna kedua-duanya. Maka lalu tu sembahyang tu mesti diulangkan. Mana dalil kata wajib dipakaikan padahalnya kalau kita kira dengan akal kitanya tak payah guna. Air tak cukup, tanah pun tak cukup. Kalau fikir dengan akalnya, tak payah guna. Tapi hukumnya wajib dipakaikan. Walaupun air tak mencukupi, walaupun tanah tak mencukupi sekalipun. Kerana ini ilat pada wajib dipakaikan keduanya. Kerana khabar syaikhain, kerana khabar yang diriwayat oleh dua syekh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu baca gitu ya. Mastata'tum. Baca sambung. Mastata'tum. Apabila, maknanya apabila aku suruh, aku tu Nabi lah. Apabila aku suruh akan kamu satu pekerjaan. Dengan satu pekerjaan, dengan suatu perkara. Maka datangkan oleh kamu. Mana buat oleh kamu. Maka buat oleh kamu daripada satu pekerjaan barang kuasa kamu. Ini sekadar kuasa kamu, sekadar mampu kamu. Buat sekadar boleh buat. Jangan tak buat. Jangan tak buat. Buat sekadar boleh. Maka di sini disuruh ambil wuduk. Nak solat disuruh ambil wuduk. Tak cukup dengan air disuruh tayamum. Maka sekadar boleh buat air itu, sekadar boleh ambil wuduk, sekadar basuh muka. Habis air. Kena buat. Tanah tu pula sekadar sapuh muka saja. Muka pun tak nak rata. Maka mesti dibuat juga. Buat sekadar mampu. Sekadar yang ada. Jangan tak buat. Jangan fikir ini serba salah ni. Tak payah. Buat sekadar boleh. Apa yang boleh buat. Buat sekadar apa yang ada. Sebab itulah kalau tadi tu masalahnya air tak cukup pun kena ambil wuduk. Tanah tak cukup pun kena tayamum. Tapi sembahyang tu diqadakan. Sebab wuduk dan tayamum tu kurang kesemuanya. Dan jika didapat akan hujan batu yang tiada hancur, tiada wajib disapukan dengan akan kepalanya. Bahkan jika sudah dibasuh mukanya dan dua tangannya, maka wajib disapu dengan hujan batu itu pada kepalanya kerana dapat tertib.
Dan jika didapat akan hujan batu. Hujan batu, apa yang panggil hujan itu, hujan manik. Mana hujan yang panggil hujan manik ke hujan hujan batu ataunya sama dengan hujan batu salji. Dia hujan batu tu air batu, ais ais batu. Sama juga salji yang tiada hancur. Tidak hancur jadi air. Tiada wajib disapu akan kepalanya. Tak wajib guna untuk sapukan kepala. Bahkan jika sudah basuh mukanya dan dua tangannya, maka wajib disapukan dengan hujan batu itu pada kepalanya kerana dapat tertib. Jadi masalahnya dia masalah ketiadaan air untuk nak ambil wuduk. Begitu. Masalah tidak ada air untuk nak ambil wuduk. Lepas tu kalau kita katanya pada musim sejuk, pada tempat yang sejuk, maka air semuanya jadi beku. Air kesemuanya jadi beku. Maka lagi pulanya tidak ada alat untuk nak mencairkan air. Kalau kita katanya sekarang tu senanglah, ada elektrik, ada api. Lepas tu kita katanya dia ni tidak ada air. Tidak ada air untuk nak basuh muka, nak basuh tangan. Nak basuh muka, nak basuh tangan. Sebab kita nak ambil wuduk ni memang kena basuh muka, kena basuh tangan, kena sapu kepala, kena basuh kaki. Maka nak basuh muka tu mesti kena gunakan air yang cair. Nak basuh tangan pun begitu juga. Nak kena air yang cair lah. Kalau air batu tu, ais batu tu tak boleh kita nak basuh dengan dia lah. Sekadar boleh sapu tu boleh lah. Nak sapu tu boleh. Begitu. Lepas tu dia sama tu masalah musim sejuk. Semuanya jadi beku, air ke semuanya jadi beku, maka sekiranya tidak ada alat api, puyuk masalah. Kalau zaman dulu tu elektrik memang tidak ada. Lepas tu puyuk tidak ada masalah. Artinya api tidak ada, artinya tidak ada kedua, maka tak boleh nak menghancurkan ais batu tadi. Maka dihukum katanya ketiadaan air. Maka boleh nak tayamum. Boleh nak tayamum. Tapi masalah di sini nak cerita begini. Masalahnya air batu tu ada. Ais batu artinya salji tu ada. Yang tidak hancur. Sebab dia memang kalau musim sejuk memang tak hancur. Sejuk sangat-sangat tu dia tak hancur. Tidak hancur, tidak jadi cair. Maka air yang lain tidak ada. Air yang lain tu tidak ada. Maka kalau nak guna, mesti boleh guna dengan secara sapu. Kalau nak guna pun boleh guna dengan secara sapu. Maka dia nak gunakan. Jadi maknanya kalau nak guna ais batu atau salji tadi, guna untuk sapu tu boleh lah.
Tapi masalahnya anggota yang digunakan untuk sapu tu ialah kepala saja. Muka dengan tangan tak boleh nak sapu, mesti kena basuh. Lagi pulanya kepala dibuat, sapu kepala dibuat selepas pada basuh tangan. Sapu kepala tu dibuat selepas pada basuh tangan. Basuh tangan dibuat selepas pada basuh muka. Sebagaimana kita maklum. Kemudian yang ada kat dianya ais batu ataunya salji. Maka salji dan ais batu tu tak boleh nak guna untuk basuh muka dan basuh tangan sebab dia beku. Nak guna sapu kepala tu boleh lah. Nak guna untuk sapu kepala tu boleh lah. Sebab kepala tu mada dengan sapu. Maka masalahnya dia katanya tiada wajib disapu akan kepalanya. Tak wajib sapu kepala. Maknanya apabila katanya tak wajib sapu kepala, maknanya tak boleh begini. Kita nak tinggal basuh muka, nak tinggal basuh tangan, nak terus bersapu kepala, tak boleh. Tak wajib. Tu mana katanya tiada wajib disapukan akan kepalanya. Yani tiada wajib gunakan hujan batu tadi untuk terus sapu kepala dengan tidak basuh muka, dengan tidak basuh tangan. Jaga-jaganya begitu. Tiada wajib disapukan kepalanya, ni tiada wajib gunakan batu hujan, hujan batu. Tiada wajib gunakan hujan batu untuk sapu kepala terus. Dengan tidak basuh muka dan tangan. Maksudnya begitu. Maknanya tiada wajib gunakan hujan batu itu, tiada wajib gunakan hujan batu itu untuk sapu kepala terus dengan tidak basuh muka dan tangan. Dengan tidak terdulu oleh basuh muka dan basuh tangan. Maksudnya begitu. Jadi kiranya pada hukumnya ketiadaan air. Boleh tayamun terus. Tak payah. Sebabnya, jadi masalahnya macam awal tadi. Jadi kalau seorang itu dia duduk dalam hutan masalah. Kalau duduk kat rumah tu boleh ada puyuk, ada alat nak memasak, nak menyalakan api. Kita katanya dia tu duduk kat hutan masalah. Atau duduk kat satu tempat, apa tu tempat dia duduk tu api tidak ada, alat nak menyalakan api tidak ada, puyuk untuk puyuk dan sebagainya untuk nak rebuskan air, nak memanaskan, musuamkan air itu tidak ada juga. Maka yang adanya ais batu salji, itu yang ada. Yang tidak hancur, yang tidak cair. Maka hukumnya tidak ada air. Maka hukumnya hukum orang yang tidak ada air. Maka boleh nak terus, maka apabila dia nak solat, dia terus tayamum. Sekiranya kalau semua tempat tu biasanya kalau musim sejuknya begitulah. Tak payah pergi cari air dah tu. Dengan sebab semuanya air ke semua, kat telaga, kat perigi, kat sungai, kat mana dah beku ke semuanya. Sebab musim sejuk. Apa tu, habis tu kalau nak mencairkan air juga pulaknya, tidak ada api, tidak ada puyuk. Maka boleh dia nak tayamum. Maknanya apabila nak solat tu terus tayamum lah. Begitu. Kemudian kalau itu nak tayamum, itu pun sekiranya kalau ada tanah, boleh nak ambil buat tayamum. Tetapi kalau susah nak dapatkan tanah, seperti tempat tu salji tebal.
salji itu tebal. Jadi tidak ada alat nak korekkan, nak buangkan salji untuk nak dapatkan tanah sebelah bawah pada salji itu pun tidak ada pula. Tidak ada alat pula. Maka semayang kena semayang meraihkan waktu nanti qada selepas pada ni. Maka masalahnya jadi masalah di sini tu masalah katanya air yang cair itu tidak ada. Maka jadi kita nak tinggal basuh muka, nak tinggal basuh tangan, terus sapu kepala dengan tidak terdulu oleh basuh muka dan basuh tangan tu tak wajib kita buat begitu. Jadi maknanya nak terus sapu kepala tak boleh. Tak boleh nak buat begitu sebab sapu kepala ni mesti kena selepas pada basuh tangan mesti kena selepas pada basuh muka. Tapi kita sekarangnya tidak ada air untuk nak basuh muka. Kita sekarang tidak ada air nak basuh muka, nak basuh tangan. Sekadar nak sapu kepala tu air batu tadi boleh nak sapu lah. Tapi air yang cair nak basuh tangan, nak basuh muka tidak ada. Nak basuh muka, nak basuh tangan tidak ada. Maka di situlah dia katanya tiada wajib disapu kepala. Mana tiada wajib gunakan ais batu itu untuk sapu kepala terus dengan tidak basuh muka, basuh tangan. Jadi maknanya pada hukumnya tidak ada air. Maka terus tayamum. Solatlah. Habis. Bahkan jika sudah basuh mukanya dan dua tangan. Ini masalah ada air tapi cukup sekadar basuh muka, basuh tangan. Ini masalah dia ada air yang hancur, ada air yang cair. Air inilah bukan ais batu dah. Boleh basuh muka, basuh tangan. Habis. Kemudian gunakan hujan batu atau salji atau ais batu tadi untuk sapu kepala. Maka itu wajib disapukan kepala. Contohnya masalah dia katanya bahkan jika sudah dibasuh muka dan dua tangan. Ni, bahkan jika sudah basuh ini, bahkan jika ada air yang mencukupi basuh muka dan basuh tangan. Dua-dua tangan. Tafsir gitu ya. Bahkan jika sudah dibasuh muka dan dua tangannya. Yani, bahkan jika ada air yang mencukupi untuk basuh muka dan dua tangan saja. Jika ada air yang mencukupi untuk basuh muka dan dua tangan sahaja, maka basuh muka, maka dibasuhkan dengan air itu akan muka dan dua tangan. Maka mesti digunakan air itu untuk basuhkan muka dan basuhkan dua tangan. Sudah basuh muka, basuh dua tangan, air itu habis. Apabila habis, boleh ke tidak kita nak guna ais batu tadi, hujan batu tadi, salji tadi untuk sapu kepala? Boleh guna. Gunakan ais batu tadi, hujan batu tadi untuk sapu kepala. Sudah sapu kepala, maknanya tidak ada. Nak sapu kaki dengan ais batu tak boleh dah sebab kaki tak boleh nak sapu, kaki mesti basuh. Tapi air yang cair itu dah habis. Maka macam semalam. Apa dia? Gantikan dengan tayamum. Maka macam semalam, maka gantikan dengan tayamum. Begitu. Bahkan itu makna katanya bahkan jika sudah dibasuh mukanya dan dua tangannya. Dengan sebab ada air untuk nak basuh muka dan basuh dua tangan. Kemudian apabila sudah basuh muka dan basuh tangan, habis air itu. Habis. Air itu dah habis. Maka kepala
kita tak basuh kepala, kita sapu, maka mesti kena gunakan ais batu tadi, hujan batu tadi, salji tadi, guna untuk sapu kepala. Kemudian sudah sapu kepala, nak basuh kaki, dah tidak ada air. Tidak ada air, air yang cair itu tidak ada. Maka gantikan dengan tayamum. Gantikan dengan tayamum. Itu mana katanya, bahkan jika sudah dibasuh mukanya dan dua tangannya. Jika sudah dibasuh mukanya dan dua tangannya, yakni apabila sudah basuh muka dan dua tangan, air habis. Habis air. Tinggal ada salji, tinggal ada hujan batu, tinggal ada ais batu. Katanya wajib disapu dengan hujan batu itu pada kepalanya. Wajib kena basuh, kena sapu kepala tu. Sebab apa? Kerana dapat tertib. Kerana didapatkan tertib sebab muka kita sebab kita sekarang kita ada air cukup untuk basuh muka, cukup untuk sapu tangan, basuh tangan. Maka kita dah basuh muka, kita dah basuh tangan. Maka sampai masa sapu kepala, maka gunakan salji sapu kepala. Begitu. Dia tak sama dengan tadi. Tadi kata tiada wajib disapukan kepala tadi. Ya katanya awal-awal masalahnya. Dan jika didapatnya akan hujan batu yang tiada hancur, tiada wajib disapu akan kepalanya. Sini kata wajib pula. Itu masalah lain-lainnya. Jadi masalah katanya tiada wajib sapu kepala ni maknanya kita ni tidak ada air yang hancur, yang cair untuk nak basuh muka, untuk nak basuh tangan. Tidak ada. Hanya sekarang tu penuh dengan salji, penuh dengan hujan batu, penuh dengan ais batu. Kat dapur kat mana pun tidak ada air. Begitu. Lagi pulaknya tidak ada alat nak menghancurkan ais batu atau salji tadi. Kalau ada puyuk, ada api, boleh kita cebokkan salji masuk dalam puyuk, kita letak di atas api, setelahnya hancurlah. Ni tidak ada. Nak jemur panas tidak ada. Nak jemur cahaya matahari pun tidak ada musim sejuk. Maka jadi nak basuh muka tidak ada air, nak basuh tangan pun tidak ada air. Lepas tu air batu ni boleh guna untuk sapu. Maka kita nak terus sapu kepala dengan tidak basuh muka, dengan tidak basuh muka, dengan tidak terdulu oleh basuh muka, basuh tangan, tak boleh sebab tidak ada tertib. Jadi maknanya begini, masalahnya kita, jadi rupanya nak ceritanya kalau kita tidak ada air yang hancur, yang cair, semuanya penuh dengan salji, dengan ais batu, dengan hujan batu. Lagi pulanya kita tidak ada alat untuk nak mesuamkan air, maka boleh terus tayamum. Boleh terus tayamum. Tak wajib gunakan air itu untuk sapu kepala. Gunakan ais batu atau salji atau hujan batu tu untuk sapu kepala saja, tak. Tidak wajib digunakan begitu. Sebab kalau kita sapu kepala pun tidak jadi sapu kepala sebab sapu kepala ni mesti dikerjakan selepas pada basuh tangan. Basuh tangan tu mesti dikerjakan selepas pada basuh muka. Tiba-tiba kita nak mulai dengan sapu kepala terus, tidak boleh lah. Tidak boleh lah. Begitu. Macam mana wuduk sapu kepala saja. Macam mana jadi wuduk, jadi sah wuduk, mulai disapu kepala, tidak selepas basuh muka, basuh tangan. Dengan sebab tu, jadi maknanya tak wajib kita gunakan air salji atau ais batu atau hujan batu tadi tu untuk terus sapu kepala dengan tidak terdulu oleh basuh muka dan basuh tangan. Jadi masalah situnya maknanya terus tayamum. Maka nak tayamum tu pun tengok.
Kalau ada tanah, ada boleh ambil tanah, ada dapatkan tanah untuk nak tayamum. Kita korek-korek akan salji itu, buang-buang. Maka dapatkan tanah. Gunakan tanah tu tayamum. Sekiranya kalau salji itu tebal, artinya penuh dengan ais batu, tak boleh kita nak korekkan tanah, maka semayang pada hukumnya tidak ada air, tidak ada tanah untuk maka masuk dalam semayang untuk nak menghormatkan waktu. Masuk dalam katanya orang ni tidak ada air untuk nak ambil wuduk, tidak ada tanah untuk nak tayamum. Maka semayang dia tu semayang meraihkan waktu, maka wajib diulangikan semayang itu. Itu masalah katanya, dan jika didapatnya akan hujan batu, maka hukum sama dengan hujan batu, ais batu artinya salji. Yang mana bahasa Arab tu dia katanya hujan batu, apa dia? Ais batu. Ais batu artinya hujan batu, dia panggil barad. Adapun yang turun itu panggil salji. Sebab tu yang kita baca masa berdoa dalam pada ketika sembahyang mayat, pada salat jenazah tu, wagsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Tu ya. Wagsilhu, dah nak basuh oleh engkau ya Allah, bil ma'i dengan air, wassalji dan dengan salji, wal barad. Barad tu ais batu. Itu. Jadi maknanya dia katanya, maka jika didapatkan hujan batu, sama dengan hujan batu, ais batu artinya salji, yang tiada hancur, serta kita tidak ada alat untuk nak menghancurkan air itu, tiada wajib disapu akan kepalanya. Maksud katanya tidak wajib disapukan kepala, maknanya gunakan ais batu itu terus sapu kepala dengan tidak ada air, dengan ketiadaan terdulu oleh basuh muka dengan air, basuh tangan dengan air. Dengan sebab kita tak ada air, dengan sebab kita sekarang tu tidak ada air, tidak ada alat nak memanaskan, maka kita tak boleh nak basuh muka. Kita tak boleh nak sapu tangan. Maka dengan sebab tak boleh nak basuh muka, tak boleh nak basuh tangan, maka tak wajib gunakan ais batu itu, sapu kepala terus dengan tidak terdulu, tak boleh. Maka di situ hukumnya ketiadaan air. Maka hukum ketiadaan air, maka ditayamum ganti. Ditayamum ganti daripada wuduk. Lepas tu niatnya, nawaitu istibahatas salati, sajaku mengharuskan sembahyang. Tak boleh niat, tapi lagi akan datang tu adalah cara dia niatnya. Tak boleh, sajaku ambil tayamum, tak boleh gitu. Dia tak macam wuduk, sajaku ambil wuduk tu boleh. Tapi tayamum kena niat, sajaku mengharuskan solat. Itu bagaimana lagi akan datang. Begitu. Jadi masalah katanya tiada wajib disapukan kepala, maknanya dengan sebab tidak ada air untuk nak basuh muka, untuk nak basuh tangan, tak wajib gunakan salji itu terus sapu kepala dengan tidak terdulu basuh muka, basuh tangan, tak wajib. Jadi maknanya tak payah sapu kepala, terus tayamum lah. Begitu. Tapi masalah yang keduanya, bahkan ini masalahnya, bahkan jika sudah dibasuh mukanya dan dua tangannya, nak basuh muka, ada air untuk basuh muka. Nak basuh dua tangan, ada air untuk basuh dua tangan. Begitu. Bahkan jika sudah dibasuh mukanya dan dua tangannya, maknanya bahkan jika ada air yang cukup untuk basuh muka dan dua tangan saja, maka dia pun gunakan air itu basuh muka. Gunakan air yang ada itu basuh tangan. Sudah basuh tangan, habis air. Habis air itu. Maka apabila selepas pada basuh tangan, air itu dah habis, tinggal ada salji, tinggal ada ais batu, tinggal ada hujan batu tu ada.
maka di situ wajib kita kena gunakan ais batu itu dan salji itu atau hujan batu itu untuk buat sapu kepala. Wajib kena guna. Wajib kena guna untuk sapu kepala. Sebab apa wajib kena guna di sapu kepala? Sebab di sini kita dah basuh tangan. Sebab masalahnya kita dah basuh tangan. Apabila sudah basuh tangan tu maknanya dah sampai masa sapu kepala. Maka sapulah. Maka apabila sapu kepala, tidak ada air pula nak basuh kaki. Maka tayamum pula ganti daripada basuh kaki. Tayamum itu ganti daripada basuh kaki. Bila. Jadi tapi dia katanya tengok dia katanya itu mana katanya bahkan jika sudah dibasuh mukanya dan dua tangannya maka wajib disapukan dengan hujan batu pada kepalanya kerana dapat tertib. Sebab kita dah basuh muka, kita dah basuh tangan, habis air. Sebab air kat kitanya sekadar cukup basuh muka, basuh tangan. Air itu habis. Tapi dah basuh tangan. Dah basuh tangan, sampailah masa basuh sapu kepala. Begitu. Jadi pendek katanya berbeza di antara masalah yang pertama dengan masalah yang kedua ni. Masalah yang pertama kita terus tayamum ganti daripada semua wuduk. Mana ganti pada basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Maknanya masalah yang pertama tu kata tiada wajib gunakan sapu kepala tu. Maknanya kita tayamum ganti daripada sebuah wuduk. Begitu. Tapi masalah yang kita kata masalah yang kedua ni, air basuh muka ada, air basuh tangan pun ada, kita basuh muka, kita basuh tangan, habis air itu maka kita gunakan salji atau ais batu tu untuk sapu kepala. Jadi air untuk nak basuh kaki tidak ada. Maka kita tayamum juga, tapi tayamum bukan ganti sebuah wuduk, bahkan ganti daripada kaki saja. Tapi cara niat tu sajaku mengharuskan solat. Sajaku mengharuskan solat. Yang eloknya niat begitulah. Sajaku mengharuskan solat. Begitu. Itulah masalah dia ni. Dan apabila ada pada anggotanya penyakit. Dia cakap penyakit. Maknanya ada yang menegah tu. Dia katanya dan apabila ada pada anggotanya penyakit yang menegah daripada pakai air. Gitu. Tapi bukan penyakit kuman, bukan gitu, maknanya ada kesakitan. Masalah tak mesti luka lah. Kalau luka masalah artinya apa-apa saja yang katanya di situ artinya kena api ke masalah. Doktor katanya jangan bagi kena air. Sini jaga-jaga jangan bagi kena air kat sini. Begitu. Ada dan apabila ada pada anggotanya anggota seorang. Lepas tu anggota tu tengoklah kita ni nak mandi ke nak ambil wuduk. Kita ni nak mandi ke kita nak ambil wuduk. Tanya di situ. Kalau orang tanya di mana tu anggota mana pula yang ada penyakit tu. Tanya balik, katanya kita ni nak ambil wuduk ke nak mandi. Wajib wuduk ke wajib mandi. Kalau katanya wajib wuduk, maknanya anggota yang dikehendaki kata sakit tu muka, tangan, seluruh kepala dan kaki. Masalah kepala ni kalau sakit di depan, di belakang boleh sapu kan.
Sebab mazhab kitanya sapu sebahagian daripada kepala. Jadi kepala tu nak bayangkan katanya tak boleh sapu kepala, maknanya seluruh kepala tu sakit ke semua. Tak boleh sentuhkan air ke semua. Kena bayangkan begitu. Lepas tu kalau kat muka, seluruh muka ke artinya sama. Di seluruh muka ke artinya di sebahagian daripada muka. Kat dahi ke, kat pipi ke, kat dagu ke, tak kira lah. Adalah tempat tu tak boleh sampaikan air. Lepas tu di tangan. Pada dua-dua belah tangan ke, artinya pada tangan sebelah kanan ke, tangan sebelah kiri saja ke, artinya di satu tempat saja, satu suku saja di tangan. Atau di hujung jari masalah. Begitu. Di kepala mesti keseluruh. Nak kira katanya ada penyakit di kepala yang menegahkan sapuh air kat kepala tu, maknanya seluruh kepala. Seluruh kawasan kepala. Tak boleh sentuhkan air. Sebab kepala ni, kalau sakit kat depan, tak boleh sentuh air di depan, maka boleh kita sentuhkan air di belakang. Lepas tu di kaki, maknanya kalau kita ambil wuduk, di kaki tu mana mulai daripada macam di tangan tu, kira katanya di atas sikit pada siku sampai ke hujung jari. Kalau sakit di bahu ni tak ada masalah lah sebab dia tak wajib basuh. Kalau ini sini bahu, bawah sikit pada bahu, atas pada siku, kalau sakit di sini itu tak mengapa sebab tak wajib basuh pada bab wuduk. Di kaki masalah katanya ada sakit di kaki, maknanya mulai daripada atas sikit daripada buku lali, dua mata kaki hingga terus sampai hujung jari. Di mana-mana seluruh ke, di mana-mana tempat di jari ke, ada tempat yang tak boleh nak sentuhkan air, nak sampaikan air, nak kenakan air di situ tak boleh. Masalahnya begitu. Tu masalah. Tapi kalau masalah orang yang berjunub, wajib mandi, tak kira lah seluruh badan dia ke tak boleh kena air. Seperti dia demam. Artinya di tangan saja ke, di dada ke, di belakang ke, di poho ke, di betis ke, di lutut ke, di leher ke, di muka ke, di telinga ke mana, sebab mandi tu mesti sampaikan air ke semuanya. Maka tak kira lah masalah mandi tu ada penyakit, ada sakit yang tak boleh sentuhkan air di mana-mana tempat kalau mandi. Sebab wajib meratikan air pada ketika kita mandi. Itu masalah nak cerita katanya, apabila ada pada anggota, nanti orang tanya anggota mana, di mana, jawabnya begitu tadilah. Ada penyakit, tapi bukan maksud penyakit itu maknanya ada ni, tengok di sifat dia kita faham, yang menegah daripada pakai air. Maknanya di badan kita ni, di seluruh badan kita ke, ada sebahagian tu yang tempat wajib basuh tu, maknanya tak boleh nak sampaikan air. Tak boleh sampaikan air dengan sebab ada sakit. Itu. Lepas tu masuk dalam sakit juga masalah orang patah tangan. Orang yang patah tangan lepas tu dibalutkan, itu pun sama juga. Masuk dalam kata penyakit lah juga tu. Tu kita bagi faham luas makna dia. Jadi maknanya masalah katanya tak boleh sampaikan air di tempat yang wajib basuh. Basuh wuduk ke basuh? Maknanya tak boleh sampaikan air pada tempat yang wajib dibasuh, wajib disapu. Tak kira basuh tu, basuh wuduk ke, basuh mandi. Begitu. Itu maksudnya. Tapi masalah ni panjang, kita akhir di situlah. InsyaAllah kita ulang balik pada katanya. Dan apabila ada pada anggotanya penyakit. Wallahu'alam, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا
نستودعك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.